buku bukanlah hanya pada kumpulan kertas yang tebal. Pada era yang moden ini, semakin ramai yang membaca buku elektronik atau buku digital pada komputer atau gadget yang mereka gunakan. Tambahan pula, dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, penggunaan e-book ini semakin meluas digunakan oleh setiap lapisan umur seperti kanak-kanak sehingga orang dewasa. Jadi, apakah yang dimaksudkan oleh e-book ini? E-book atau electronic book atau juga disebut sebagai digital book merupakan buku yang dipublikasikan dalam format digital, berisi tulisan atau gambar yang dapat dibaca melalui peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer rebel dan sebagainya. Disebabkan wabak COVID-19 yang sudah memasuki fasa keempat, banyak sekolah sudah ditutup dan PDPR ataupun pembelajaran di rumah dijalankan. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk membuat e-book bagi tunjang bahasa dan komunikasi iaitu bahasa Inggeris. E-book yang dibangunkan oleh kumpulan kami mengandungi storybook dan aktiviti yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak sebagai latihan pengukuhan. Terdapat dua tema yang digunakan di dalam e-book kami iaitu plants dan animals. Kami menggunakan e-book ini sebagai salah satu inovasi pembelajaran kerana mudah untuk dihantar kepada ibu bapa menggunakan jaringan internet apabila pembelajaran rumah dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Fatin Nafasihah binti Jahadi. Saya memegang kad matrik bernombor D2017-107-8315. Saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya sebentar tadi. Saya akan menerangkan dua perkara iaitu tujuan. Kami menggunakan kami memilih e-book sebagai bahan ataupun produk kami. Yang kedua adalah objektif pengajaran yang telah kami tetapkan dan yang ingin kami capai. Yang pertama, kita akan pergi kepada tujuan dahulu. Seperti yang dapat lihat di sebelah, ada 4 tujuan mengapa kami memilih e-book ni sebagai kami punya bahan ataupun produk kami. Yang pertama adalah boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Seperti guru-guru tahu, seperti semua tahu, penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan kerana ia membantu kanak-kanak untuk memahami isi pembelajaran dengan lebih baik. Jadi, penggunaan e-book ni menggunakan teknologi. Kanak-kanak sangat tertarik kepada teknologi. Jadi, ia seperti memberikan nafas baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi, malahan e-book ni boleh diaplikasikan di dalam kelas ataupun di ketika pembelajaran secara online. Yang kedua adalah membantu kanak-kanak untuk mencapai tahap kefahaman dan prestasi yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, penggunaan e-book ni merupakan penggunaan bahan elektronik, teknologi. Jadi, kanak-kanak amat tertarik kepada teknologi. Perkara ini dapat dibuktikan dengan pemerhatian yang kita boleh lihat di sekeliling kita. Kanak-kanak berminat kepada gadget, berminat kepada laptop, berminat kepada televisyen. Jadi, apa kata kita aplikasikan e-book ni di dalam kelas. Jadi, pencapaian kanak-kanak
akan lebih baik serta kefahaman mereka juga akan lebih meningkat. Yang ketiga adalah memberi kemudahan kepada guru itu sendiri. Guru-guru perlu merancang strategi yang baik untuk mencapai objektif yang cemerlang dalam pengajaran mereka. Jadi, ibu ni adalah salah satu salah satu cara untuk guru-guru mencapai objektif mereka dengan lebih cemerlang. Ibu ni dapat memberikan kemudahan kepada guru iaitu menjimatkan wang sebagai alat untuk guru-guru berhubung dengan kanak-kanak, iaitu pada zaman pandemik ini, dalam pandemik ini ia dapat guru berikan kepada anak-anak dan dapat kanak-kanak akses pada bila-bila masa, dan memberikan kemudahan kepada guru-guru juga. Yang keempat adalah memberikan kemudahan kepada ibu bapa itu sendiri. Seperti yang kita tahu, yang saya katakan tadi, pandemik COVID-19 ini menjejaskan ekonomi kita dan ibu bapa juga. Ada yang kehilangan pekerjaan, kekurangan kewangan. Jadi menggunakan ibu ni amat membantu ibu bapa dari segi menjimatkan wang, kerana mereka tidak perlu mengeluarkan wang mereka untuk membayar duit buku. Jadi secara tak langsung anak-anak mereka tidak keciciran dalam pembelajaran. Okey, yang kedua saya teruskan kepada poin yang kedua, iaitu objektif yang telah kami tetapkan ada 3. Objektif yang pertama adalah meningkatkan kefahaman kanak-kanak terhadap isi pembelajaran. Seperti yang diperkatakan tadi, ibu ni dia menggunakan teknologi. Teknologi ni menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Jadi bila dia menarik, kanak-kanak ni akan faham terhadap isi pembelajaran yang guru-guru sampaikan. Penggunaan ibu ni dia menarik, contohnya dia berwarna-warni, dapat diakses pada bila-bila masa saja. Jadi kanak-kanak yang kurang faham ataupun tidak faham, mereka boleh akses pada bila-bila masa dan membacanya berulang-ulang kali supaya mereka faham terhadap isi pembelajaran yang guru ingin sampaikan. Yang kedua adalah membantu kanak-kanak untuk belajar dalam keadaan yang menyeronokkan. Tambahan lagi pada pandemik yang kita alami sekarang ni, kita perlu, kanak-kanak perlu belajar online. Belajar online ni ada setengah ditemani oleh ibu bapa dan ada setengah belajar secara bersendirian. Jadi penggunaan ibu ni membantu kanak-kanak untuk belajar dalam keadaan yang menyeronokkan. Yang keempat adalah mendedahkan kanak-kanak kepada teknologi. Berikutan kepada pandemik COVID-19 ini, pendedahan kanak-kanak terhadap teknologi amat penting dan wajib untuk ibu bapa mendedahkan kanak-kanak kepada teknologi itu sendiri. Jadi, menjadi tugas ibu bapa dan guru untuk mendedahkan kebaikan yang terdapat pada teknologi yang kanak-kanak gunakan. Bukannya sahaja untuk bermain game, jadi malahan mereka dapat menambahkan ilmu, menimba ilmu daripada teknologi yang mereka gunakan. Sekian, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofatia Syuhada binti Joy Murad yang bernombor matrik di 2017 1078373. Semester 8 SMP Pendidikan Awal Kanak-kanak. Di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan e-book. Seperti yang kawan saya dah memberitahu sebenarnya tadi, e-book ini adalah sebuah buku elektronik yang terdapat dalam peranti elektronik lah. Kawan saya dah menerangkan dengan secara lanjut di bahagian yang sebelum-sebelum ini. Tadi saya akan meneruskan kepada kelebihan dan juga kekurangan e-book. Yang pertama sekali saya akan meneruskan dengan kelebihan. Kelebihan e-book, di sini saya catatkan 3 kelebihan e-book, di mana kelebihan yang pertama adalah dia menarik dan sesuai untuk
digunakan oleh semua golongan dan semua peringkat umur, di mana di sini ibu ini dia tidak terhad kepada sesuatu peringkat umur sahaja, dia tidak terhad kepada sesuatu golongan kanak-kanak sahaja, di mana ibu ini juga dia boleh digunakan oleh orang dewasa, uh, orang yang dah remaja, orang yang dah bekerja. Dia tidak menumpukan kepada suatu golongan lah. Semua orang boleh menggunakan dan akan dia berlaku penjimatan di mana tiada pengeluaran RM1 berlaku. Di sini seperti yang kita tahu, ibu ini kita memuat turun di dalam peranti elektronik kita, sama ada di dalam komputer riba, sama ada dalam telefon bimbit ataupun iPad, tablet dan lain-lain peranti yang kita adalah. Jadi dia apabila kita memuat turun ini, kita hanya memuat turun secara percuma, tiada pengeluaran RM1 berlaku. Jadi kita boleh berjimatlah dari sini, kita tak perlu untuk ke kedai buku untuk membeli buku, kita boleh hanya memuat turunnya di dalam telefon bimbit kita. Dan yang ketiga, kelebihan e-book ini, dia mudah untuk diakses dan senang untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Seperti yang saya cakap sebelum tadi, e-book ini kita memuat turunkannya ke dalam kita punya peranti elektronik. Apabila kita memuat turunkan e-book ini ke dalam peranti elektronik kita, kita tidak memerlukan mana-mana, kita hanya memerlukan peranti elektronik yang kita ada, yang kita punya itu sahaja. Kita tak memerlukan yang lain, kita tak memerlukan data ataupun kita tak memerlukan yang lain-lain lah. Jadi ianya senang untuk diakses. Kita boleh membacanya, kita boleh menggunakan e-book ini di mana-mana sahaja. Jadi kita pergi ke shopping mall ke, kita pergi ke taman rekreasi ke, kita boleh melihat dan membaca e-book ini hanya menggunakan peranti elektronik yang kita ada. Seterusnya saya akan pergi pula, kita dah membincangkan tentang kelebihan e-book. Jadi sekarang ini saya akan membincangkan tentang kekurangan yang terdapat pada e-book ni pula lah. Okey, sama seperti kelebihan, saya juga menulis 3 kekurangan e-book yang saya dapatilah. Yang pertama, e-book ini dia hanya merangkumi topik-topik yang ringan dan mudah sahaja. E-book untuk kanak-kanak dia sama juga seperti buku yang kanak-kanak baca. Dia hanya mempunyai topik-topik yang mudah-mudah. Seperti yang kami buat ini adalah e-book berkaitan dengan haiwan. Jadi hanya topik haiwan-haiwan yang kanak-kanak tahu, yang kanak-kanak sudah pelajari saja yang kami masukkan di dalam e-book ni lah. Dia tak merangkumi topik-topik yang luas yang lain. Dia hanya tertumpu kepada suatu topik itu sahaja, seperti yang buku-buku yang terdapat untuk kanak-kanak lah. Lepas tu yang kedua, tiada kemudahan infrastruktur, di mana seperti yang kita tahu tidak semua orang mempunyai peranti elektronik. Tidak semua orang mempunyai telefon bimbit. Ada family, ada kanak-kanak, ada yang tidak mampu untuk membeli telefon bimbit, mempunyai telefon bimbit tapi bukanlah yang mewah, yang canggih, yang tidak boleh untuk kita memuat turun apa-apa di dalam telefon bimbit itu. Jadi terdapat mungkin di sini berlaku sedikit kekurangan di mana tiada keluarga yang mempunyai kemudahan ini untuk membuat turunkan e-book ini untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Dan masalah yang terakhir kekurangan terakhir yang saya dapati adalah masalah penglihatan seperti rabun. Apabila kita melihat suatu peranti elektronik itu dalam masa yang panjang dan lama, mata kita boleh rosak. Jadi untuk mengelakkan masalah ini,
kita perlu merehatkan mata kita setiap 5 minit apabila kita memandang peranti elektronik kita dalam tempoh masa yang lama untuk mengelakkan masalah penglihatan inilah. Tapi ia masih boleh terjadi apabila seperti yang zaman sekarang ni kita banyak menggunakan peranti elektronik sebab sekolah banyak tutup dan PDPR, jadi masalah penglihatan seperti rabun tu berkemungkinan akan terjadilah kepada semua orang. Jadi itu saja dari pihak saya. Saya akan sambung kepada kawan saya yang terakhir untuk menerangkan tentang cara-cara penggunaan e-book yang kami buat ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan hai semuanya. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Hairunisa binti Mustari, bernombor matrik D2017 1078404. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai cara penggunaan e-book kami, iaitu inovasi yang telah kami lakukan. Kita pergi ke muka surat yang Okey, pada muka surat ini kita melihat petunjuk yang ada dalam setiap helaian e-book kami, yang mana ada button start. Merujuk kepada sekiranya kita nak pergi kepada aktiviti seterusnya, kita boleh tekan button start. Kemudian ada button home. Menu sekiranya kita ingin kembali kepada menu utama. Kedua-dua menu dan home button ini ada terletak di atas, di bahagian atas sisi kanan dan kiri helaian e-book kami, manakala anak panah kiri dan kanan terletak di bahagian bawah sisi e-book kami. Okey, seterusnya kami juga ada sound button, yang mana bila kita akan perkenalkan haiwan nanti, kita akan perkenalkan sekali bunyi haiwan. Okey, jadi e-book kami adalah mengenai haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita boleh tekan button start untuk memulakan aktiviti kita. Okey, jadi dalam e-book kami terdapat 3 bahagian utama. Yang pertama adalah mengenai cerita atau kisah haiwan. Yang kedua, haiwan dan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah exercise, iaitu aktiviti pengukuhan selepas pembelajaran. Okey, bahagian cerita ada 4 kisah yang akan diceritakan di sini, iaitu kisah arnab dan kura-kura, kisah musang dan anggur, kisah musang dan bangau, serta kisah musang dan juga kambing. Okey, kita boleh tekan button start untuk membaca cerita. Okey, jadi dekat sini kita dapat lihat kita hanya menggunakan ayat yang mudah saja supaya kanak-kanak tidak berasa keliru. Dan kita dapat lihat ada 2 penggunaan warna, ya. Satu warna hitam dan satu lagi warna biru. Biru adalah perkataan yang ingin diperkenalkan kepada kanak-kanak, iaitu haiwan itu sendiri. Kita highlightkan haiwan yang kita nak ajar. Okey, jadi dekat sini ada arnab dan kura-kura. Jadi kita tekan anak panah yang kanan untuk pergi ke muka surat yang seterusnya. Okey, dan dalam cerita ni juga kita ada selitkan nilai-nilai murni ataupun moral value yang kanak-kanak boleh pelajari daripada kisah yang diceritakan. Okey, kisah yang kedua adalah musang dan anggur. Okey, seperti yang kisah yang pertama, musang dan anggur juga perkataan yang di-highlightkan. Okey, fox and grapes. Hanya 2 ini sahaja yang di-highlightkan. Okey, cerita yang kedua, fox and stork. Bangau dan musang. Cerita keempat, fox and goat. Musang dan kambing. Kita dapat lihat, ya, untuk bahagian cerita kita cuma highlightkan itu sahaja sebab kita nak perkenalkan haiwan tumbuh-tumbuhan. Okey, melalui pengulangan yang dilakukan di sini, kanak-kanak boleh mengecam perkataan tersebut. Okey, seterusnya slot yang kedua adalah waktu untuk mengenal perkataan. Tadi kita dah cam perkataan di mana berlakunya repetition, okey, pengulangan. Jadi dekat bahagian kedua ni kita nak tengok secara satu demi satu supaya kanak-kanak faham. Okey, kita boleh tekan animal.
Okey, ini adalah haiwan yang pertama yang kita nak kenal, arnab ataupun hare. Okey, jadi dekat sini untuk huruf yang tunggal, H-A-R-E, kita boleh tekan satu demi satu untuk dengar bunyi. H A R E Okey, ini pula satu perkataan penuh. H A R hair hair. Okey. Jadi, teknik yang digunakan untuk menyebut perkataan ini, untuk mengeja perkataan ini adalah teknik phonics, di mana membunyikan huruf tersebut. Okey, ini pula bunyi untuk haiwan arnab. So, kanak-kanak akan cam. Okey, arnab bunyinya seperti ini. Okey, kita boleh tekan anak panah yang seterusnya. Okey, ni ada turtle. Jadi boleh tekan, lakukan seperti yang saya lakukan sebentar tadi. Tekan satu demi satu huruf untuk tahu itu huruf apa. Kemudian boleh tekan the whole perkataan penuh ni. Dan dia akan diajar menggunakan teknik phonik. Turtle turtle. Okey, dan kita boleh dengar bunyi turtle. Okey, seterusnya. Musang. Ada bangau. Kambing. Okey, ni pula untuk tumbuh-tumbuhan. Ada pokok sahaja. Okey, dan yang terakhir kita dah sampai di slot pengukuhan iaitu exercise time. Aktiviti pengukuhan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kefahaman kanak-kanak mengenai topik yang diajarkan menggunakan e-book tadi. Tekan start dan kita boleh tekan sound. Dia suruh play the sound. Okey, kita tekan button sound. Turtle. Jadi dia sebut turtle, kita kalau kita salah akan muncul. Kalau betul akan. Okey, ini untuk soalan kedua. Sama juga. Pilih nama melalui gambar yang ditunjukkan. Okey, ini soalan yang ketiga. Kita boleh tekan match the name to the voice. Okey. Grape. Grape. Goat. Tekan pada bahagian Goat. gambar suara. Stark. Stark. Okey, sekian sahaja video simulasi bagaimana untuk menggunakan e-book kami. Diharapkan dengan perkongsian dan pembentangan pada hari ini memberikan pengetahuan yang lebih jelas bagaimana cara yang sebetulnya untuk menggunakan e-book kami. Sekian, terima kasih.